sebaik sahaja memenangi pilihan raya ke-12. Teresa Kok meraihkan kemenangan tersebut dengan memanggang 5 ekor babi, simbolik kepada penguasaan 5 negeri. Dalam masa sama, Teresa Kok juga mengumumkan kerajaan negeri telah memperuntukkan 100 juta ringgit untuk projek industri penternakan babi yang paling moden di Asia Tenggara. Ronnie Liu memperlekehkan enakmen jenayah syariah Selangor 1995 berkaitan penjualan minuman keras. Beliau mengarahkan penguatkuasa Majlis Bandaraya Shah Alam memulangkan kembali arak yang dirampas dari kedai Serbaneka di kawasan majoriti Melayu walaupun ditentang oleh Datuk Dr. Hassan Ali, pengerusi jawatan kuasa tetap Hal Ehwal Islam dan Adat Melayu. Supaya kontroversi semua ini tidak berulang sehingga meresahkan masyarakat Islam di sini, PAS Selangor turut menggesa agar pemegang portfolio pengurusi jawatan kuasa tetap kerajaan tempatan dikaji semula berikutan dengan rentetan beberapa peristiwa sebelum ini. Sebilangan besar wakil-wakil rakyat DAP beragama Kristian, misalnya Teresa Kok, Adon Kinrara dan Teo Ni Ching, ahli Parlimen Sedang. Teresa Kok mengunjungi masjid dengan berpakaian skirt pendek semasa majlis berbuka puasa di Surau As-Saadah Ceras. Ahli Parlimen Sedang, Teo Ni Ching pula telah memberi tazkirah di Surau Al-Huda, Kajang Sentral tanpa berpakaian menutup aurat sepenuhnya. Selain simbol-simbol Islam dicemari oleh DAP, mereka juga turut mempertikaikan seruan azan. Seramai 189 penduduk bukan Melayu telah menghantar petisyen mendesak masjid-masjid di Selangor memperlahankan lawangan azan. Jawatan kuasa rumah ibadat yang sebelum ini dipegang oleh orang beragama Islam telah diberikan kepada Teresa Kok, Ronnie Liu dan Dr. Xavier Jayakumar. Mereka memansuhkan peraturan sedia ada yang menghadkan saiz rumah ibadat serta menambah peruntukan daripada 3 juta ringgit kepada 8 juta ringgit dalam bajet kerajaan negeri. Menjadi tanda tanya, sebuah gereja terbesar di Malaysia juga turut dibina di kawasan Teresa Kok. Adakah terdapat tangan-tangan halus di sebalik pembinaan gereja tersebut? Selepas 2 tahun pemerintahan DAP, rumah-rumah urut dan pelacuran meningkat sebanyak 70%. Pekerja-pekerjanya adalah warga negara Cina yang bekerja secara haram. Ronnie Liu didapati menyalahgunakan kepala surat kerajaan negeri untuk memberi kelulusan kegiatan pelacuran dan rumah urut. Sebelum ini, Ronnie Liu telah menghalang penguatkuasa menyita hotel yang menjalankan kegiatan pelacuran di Bandar Puchong Jaya. Lim Guan Eng dengan angkuh menolak untuk mendiami kediaman Sri Teratai. Sebaliknya, beliau menyewa sebuah banglo mewah di Jalan Pinhon dengan segala perbelanjaan ditanggung kerajaan negeri. Untuk menarik undi masyarakat Islam pula, beliau telah menyamakan dirinya sebagai Khalifah Umar Abdul Aziz. Adakah benar Lim Guan Eng adil seperti Khalifah Umar Abdul Aziz? Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Ketua Menteri Keatas Rakyat Pulau Pinang. Pada 16 Februari 2009, sebanyak 80 premis penjagaan-penjaga Melayu yang diusahakan sejak 30 tahun lalu telah dirobohkan di Batu Feringhi. 4 September 2009 pula, 23 buah rumah keluarga India di Kampung Buah Pala dirobohkan. Hanya linangan air mata yang mampu menyaksikan jentolak membaham dengan rakus tempat berteduh mereka selama ini. 1 Julai 2010, 16 buah rumah Melayu di Kampung Pokok Asam mengalami nasib yang sama seperti Kampung Buah Pala. Malahan, kedai makan Doremi, Kampung Binjai, Kampung Tengah dan Medan Ikan Bakar Gold Coast Sungai Nibung juga turut dimusnahkan. Seterusnya, 10 Ogos 2010, Lim Guan Eng melarang 27 peniaga Melayu berniaga di kawasan bangunan Komta, sedangkan sebelum ini, semasa bulan Ramadan, disitulah tempat peniaga-peniaga Melayu mencari rezeki. Namun, apa yang lebih mengejutkan apabila seorang khatib bernama Zakaria Ahmad telah mendoakan kesejahteraan Lim Guan Eng dalam doa khutbah Jumaat di Masjid Jamik Menora. Sedangkan sebelum ini, doa kesejahteraan itu hanya untuk Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Agama Islam Negeri. Ketua Staf Pejabat Ketua Menteri, Jeff Uy, telah menunjukkan Islamfobia atau kebencian melampau terhadap Islam apabila menuduh Jemaah Islam Malaysia, JIM, sebagai penganas. Bukan setakat itu sahaja, Kerajaan Pulau Pinang berdolak dalik dalam penganjuran perarakan Maulidur Rasul 2010.
Pada awalnya, perarakan tersebut dilarang diadakan, tetapi telah dibenarkan setelah isu ini kecoh di media massa. Modus operandi DAP di Pulau Pinang hampir sama dengan apa yang dilakukan di Selangor. 29 Disember 2009, Majlis Bandaraya Petaling Jaya telah merobohkan Dewan di Kota Damansara yang digunakan untuk kelas Al-Quran dan pengajian agama. Manakala di Pulau Pinang, Tabika Kemas Bandar Bayan Baru telah ditutup oleh Kerajaan Negeri pada 5 Januari 2010. Di Selangor, Teresa Kok mempersoalkan penggunaan tulisan Jawi di papan-papan tanda jalan di kawasan Parlimen Seputih. Manakala di Pulau Pinang, Ketua Menteri telah mengarahkan pemasangan papan tanda jalan dalam berbagai bahasa. Lim Guan Eng juga seolah-olah menunjukkan sikap tidak senang dengan orang Melayu. Ning Ali Muhammad Yunus, Pegawai Kemajuan Negeri, telah dikambing hitamkan. Saya nak ingatkannya, tahu di antara hak dan batil, tahu di antara makruf dan mungkar. Kerana orang macam ini yang hanya berlidah biawak dan diperlekeh sebagai tali barut orang Melayu. Semua ini dilakukan untuk menutup kelemahannya dalam mentadbir negeri Pulau Pinang. Inikah model pemerintahan Khalifah Omar Abdul Aziz? Kenapa semua ini berlaku?